Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naani Zakia binti Muhammad, nama matrik 051175 dari ISM Usuluddin dengan Kaunseling semester 7. Okay, InsyaAllah saya akan bentangkan tentang hikam 10 bagi menyempurnakan tugasan kursus dirasah at-tasawwuf an-nasiyah. Dalam hikam 10, dalam tajuk Al-Ikhlas Ruhul Al-Amal. Ikhlas itu roh segala amal. Okay. Ayat kalam. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Maksudnya amalan itu adalah rupa bentuk yang dipamerkan, manakala ruh-ruhnya ialah rahsia ikhlas yang wujud padanya. Okay, maksudnya sesuatu amalan atau perbuatan yang zahir, iaitu ibadah kita, itu merupakan rupa bentuk yang dilakukan oleh seseorang hamba dan roh pada sudut batin ibadah tersebut adalah ikhlas. Okay, dengan kata mudahnya, amalan yang kita buat hari-hari itu, dari segi perbuatan itu sebenarnya jasad ataupun batang tubuh ataupun gambaran luaran sahaja. Manakala keikhlasan melakukan ibadah itu adalah rohnya, adalah nyawanya. Okay, seterusnya kita pergi ke pengertian terperinci yang dihuraikan oleh Syekh Ibn Ajibah. Okay, yang pertama, al-a'malu, amalan. Amalan ni gerakan yang ada pada jasad ataupun gerakan pada hati. Okay, yang kedua, as-suwarun, iaitu rupa bentuk ataupun gambaran. Okay, sesuatu yang tergambar di dalam fikiran melalui rupa bentuk, tata cara atau kaifiat. Okay, arruh. Arruh ini roh, sesuatu perkara yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, makhluklah. Okay, yang seterusnya al-ikhlas. Al-ikhlas ni ikhlaslah, mentauhid, yakni yang mentauhidkan hati melakukan ibadah hanya kerana Allah. Okay, sirruhu, rahsia pada lubuk hati. Okay, yang dimaksudkan rahsia itu adalah bila timbul rasa benar dalam hati, yang mana rasa benar itu digambarkan sebagai hilang rasa belenggu keakuan diri. Maksudnya kena hilang dulu rasa aku buat semua benda ni kerana manusia. Bila hilangnya rasa belenggu tu, barulah wujud keikhلاsan dalam hati tu. Okay, jadi makna ikhlas, ikhlas tak akan sempurna tanpanya, tanpa roh. Kemudian Ibn Ajibah menjelaskan lagi tentang ikhlas ni. Okay, yang pertama, segala amalan tidak lebih daripada bayangan dan jasad yang bergerak. Perbuatan kita, maksudnya amalan tu tidak yang kita buat tu hanyalah jasad kita yang bergerak. Hakikatnya roh dalaman tu adalah roh kepada amalan itu adalah ikhlas. Okay, maksudnya amalan tidak boleh tidak boleh berdiri tegak tanpa wujudnya ikhlas. Okay, ibarat jasad kita. Jasad kita ni tak akan sempurna dan tidak akan dapat berdiri tegak ataupun tidak dapat buat apa-apa tanpa roh. Sama juga dengan amalan. Amalan ni kalau tanpanya ikhlas, amalan tu tidak boleh berdiri tegak. Okay. Maksudnya tanpa ikhlas, sebuah amalan itu hanyalah rupa bentuk saja, tiada nilai di sisi Allah. Seperti yang tadilah, maknanya amalan yang tanpa ikhlas ni tiada nilai di sisi Allah. Hanya perbuatan semata-mata, rupa bentuk semata-mata. Okay. Ikhlas menjauhkan diri daripada sifat riak. Okay. Sifat riak ni adalah syirik khafi. Rasulullah SAW bersabda, perkara yang paling aku takuti berlaku ke atas umatku adalah syirik khafi. Itu riak. Seterusnya kita pergi ke darjat ikhlas. Okay, darjat ikhlas terbagi kepada 3. Yang pertama, ikhlas orang awam. Okay. Melakukan sesuatu ibadah dengan harapan Allah kurniakan ganjaran dunia dan akhirat. Okay. Orang awam ni
kita semualah. Okay, ini adalah ikhlas yang paling rendah. Yang mana pada tingkat ni, amalan yang dilakukan bersih daripada riak atau sama tetapi masih terikat dengan ganjaran yang dijanjikan Allah. Bukan tak ikhlas tapi bukan tak ikhlas tapi mahukan juga ganjaran tu. Okay. Kalau tak ikhlas ni dia riak kan. Okay. Yang kedua, ikhlas orang yang khusus. Ikhlas orang yang khusus melakukan ibadah dengan mengharapkan ganjaran akhirat saja. Okay. Orang yang khusus ni mungkinlah para ulama di atas sikit daripada orang awam. Okay. Para peringkat ni bukanlah inginkan ganjaran semata-mata, tapi bertujuan untuk membesarkan Allah dan mengagungkannya. Okay. Yang ketiga, ikhlas orang yang khusus dalam kalangan yang khusus. Okay. Yang ni hanya terdapat pada orang yang istimewa sahaja. Okay. Melakukan ibadah semata-mata merasakan kehambaan diri kepada hamba, tidak mengharapkan sebarang ganjaran. Ikhlas ini adalah ikhlas yang paling tertinggi, peringkat yang tertinggi. Yang mana orang yang berada di pada makam ni akan sentiasa melihat melalui mata hatinya kepada Allah dan tidak memandang pada perbuatannya sebagai contohnya Rabi'atul Adawiyah kan. Dia beribadah hanya semata-mata merasakan diri itu sebagai hamba dan tidak mengharapkan ganjaran semata-mata. Kesimpulannya, ikhlas adalah melakukan sesuatu kerana Allah semata-mata, tidak pula mengharapkan sebarang ganjaran darinya dan tiada kepentingan lain selain dengan itulah. Jadi kepentingan diri merupakan musuh ikhlas yang paling utama. Wallahu a'lam. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.